hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka. Encik Abdul Rahim bin Haji Mat Syarif, Penolong Pengarah Belia dan Sukan Negeri Johor. Yang dihormati Tuan Haji Azrili bin Abdullah, Pegawai Pejabat Belia dan Sukan Daerah Keluang. Yang dihormati Yang Berusaha Tuan Haji Musa bin Mat Pandi, selaku Penghulu Mukim Neo Keluang. Yang dihormati Yang Berusaha Encik Soprawi bin Marto, selaku Ketua Kampung Melayu Neo. Yang saya hormati Yang Berusaha Yang Dipertua Majlis Belia Keluang, Saudara Encik Fauzi bin Soprawi, serta ahli jawatankuasanya. Yang dihormati Encik Anwar bin Abdul Samad, selaku Imam Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kampung Melayu Nior. Yang Berusaha Pengusi Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Encik Safawi bin Marto. Yang dihormati Yang amat berbahagia Profesor Dr. Ridwanti bin Abdullah, iaitu Profesor di UNIZA Kuala Terengganu, selaku penceramah kita pada malam ini. Yang saya hormati kepada guru-guru, kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dirafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama penduduk Kampung Melayu Neo, Sekolah Agama Neo, Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Neo, bersama-sama Majlis Sukan Majlis Pejabat Daerah dan semua yang terlibat dapat berkumpul pada malam ini dalam menjayakan satu majlis, iaitu Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita pada malam ini mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dimulakan dengan bacaan doa. Dengan itu, majlis dengan takzimnya menjemput dan mempersilakan Encik Anwar bin Abu Samad untuk membacakan doa. Bitafadhal mashkura. Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farjal ham ya qasbal gham ya badbad ya ghafir warham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang dirahmati Allah sekalian, majlis malam ini kita teruskan lagi dengan ucapan. Dengan itu, majlis dengan takzimnya menjemput Encik Muhammad Fauzi bin Soprawi, YDP Majlis Belia Daerah Keluang. Dengan ini dipersilakan. Kerana golongan anak-anak muda dapat
dapat menjayakan program ceramah perdana pada malam ini, sempena sambutan Maulidi Rasul. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, bapa-bapa, tuan-tuan haji, sebenarnya bukan kita anak muda untuk merampas kepimpinan. Sebenarnya kita untuk belajar bagaimana cara kepimpinan untuk mengendalikan sesuatu program macam inilah. Dengan semangat kerjasama di antara semua pihak, program ini dapat berjaya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan sabas kepada semua yang dapat menjayakan program ceramah pada malam ini. Dengan tidak muasa saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kemuncak pada majlis pada malam ini yang telah kita tunggu daripada pagi tadi, yang ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ridwanti bin Abdullah. Sebelum ni tuan-tuan, mungkin kebanyakanlah, termasuk saya sendiri, tak pernah berjumpa di hadapan. Tak sangka handsome, putih sama macam saya. Tapi tak apalah, Prof, minta maaf Prof. Jadi bersama-sama kita ambil ilmu, pandangan atau apa saja yang telah diberikan oleh Profesor untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Dengan itu, majlis dengan takzimnya menjemput Profesor Dr. Ridwanti bin Abdullah untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan, bitafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Encik Abdul Rahim bin Muhammad Sharif, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, bahagia Cik Fauzi bin Saprawi yang dipertua Majlis Belia Keluang. Seterusnya kepada bahagia Tok Pengulu, saya tak sempat nak catatkan namanya, saya sebut Tok Pengulu dah. Begitu juga Ketua Kampung, tak silap saya namanya tadi, Tuan Haji Saprawi Marta tu tak? Ini nama orang Jawa ni tuan-tuan. Kabari orang Jawa. Baiklah. Seterusnya kepada pegawai Belia Daerah Keluang, saya tak sempat nak mengingat namanya tadi. Pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya kepada guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian menjemput saya ni. Kalau dulu saya di Ampang ni tuan-tuan, tu rumah saya lah. Tapi sekarang ni saya sudah bertugas di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dulu namanya KUZA, College University Sultan Zainal Abidin. Sekarang ini telah dinaik tarafkan menjadi sebuah universiti penuh yang bernama Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi saya datang dari Terengganu jauh tu. Datang Kuala Lumpur, dan saya malam tadi jam 1 saya dah WhatsApp kepada Cik Fauzi. Saya ingatkan dia baca, rupanya dia tak baca tu. Tu yang dia sampai pergi ke KLIA pagi tadi tu. Tuan-tuan kan, rupanya dia tak buka dia punya data plan dia dah handphone ni nak baca WhatsApp ni dia kena buka dia punya internet dia kan.
Kalau tidak tuan-tuan tak dapatlah. Saya ingatkan selama ni berhubung dengan begitu aja. Rupanya dia offkan data plan dia tu. Jadi dia tak baca, dia tunggu saya di KLIA, nasib je lah. Tapi tak apa tuan-tuan, niat baik kan. Niat baik tuan-tuan, insya-Allah ya Allah akan anugerahkan kita dengan ganjaran pahala insya-Allah. Ya, dalam Islam ini niat baik walaupun kita belum kerjakan dapat pahala dah. Dia beza dengan agama lain tuan. Agama lain niat baik belum dapat pahala lagi, dikerjakan baru dapat pahala. Nampak tuan-tuan? Tapi dalam Islam ni niat baik dapat pahala dah. Tuan-tuan ambil saya lagi lah pahala. Cerita je lah. Tuan-tuan tak? Dalam Islam ni dia mudah. Niat jahat belum berdosa lagi. Tuan-tuan nampak indahnya Islam ini. Tuan-tuan niat jahat, contoh saya lakukan. Tuan-tuan nak aniayakan orang, tuan-tuan niat aja. Tapi belum buat lagi, tak kira dosa lagi. Tuan-tuan buat kejahatan itu baru dikira dosa. Dalam agama lain niat tak baik dosa dah. Tuan-tuan nampak ini bezanya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya pada kita ini. Ya, niat tak baik belum dosa lagi. Tuan-tuan buat kejahatan tak baik itu baru dikira apa itu dosa itu. Ini indahnya agama kita ni tuan-tuan. Kalau tidak saya tak bersunat tuan-tuan tak? Itu ceritanya lah kan. Sebab sebab ada beza tu. Itu yang menjadikan kita tertarik ya untuk memeluk agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Anak-anak kita tangkap gambar dapat tak? Ya. Tadi apa tu Encik Fauzi suruh saya duduk. Kalau saya duduk tuan-tuan tak nampak dengan jelas tak? Tak apa, saya berdiri tuan-tuan. Ya, saya rasa selesa nanti saya bawa, saya berdiri kat tengah-tengah tu. Ya tak? Sini dia tak nampak gini ya. Tak, nah. Dia macam orang menyanyi lah. Ya, kalau apa tu rostrum ni dia halang apa tentang itu kan. Saya ni nak tunjukkan saya berbaju Melayu penuh ni. Tentang cerita comelnya bila Cina pakai baju Melayu. Tuan-tuan, ni cerita sikitlah ya. Tuan-tuan nampak tak keindahan baju Melayu, falsafah. Nak cerita sikit ni. Saya tuan-tuan kadang-kadang saya rasa sedih bila orang Islam, orang Melayu sendiri, dia kadang-kadang dia tak suka, tak minat pakai baju Melayu, tak minat pakai baju kurung, tuan-tuan. Saya nak cerita falsafah di sebalik pemakaian baju kurung dan pakai baju Melayu ni. Supaya tuan-tuan jadi orang Melayu jadi orang Melayu Islam, rasa bangga. Ya, apa nak menaikkan, memartabatkan bangsa Melayu yang beragama Islam ini. Saya nak sebut tuan-tuan, kenapa orang Cina ini, sebut sikitlah tuan-tuan nak. Kenapa orang Cina ni dia berjaya memartabatkan belia dia, bangsa mereka, sebab mereka sangat sayang kepada cara hidup bangsa mereka. Sebab itu tuan-tuan tengok ya, sebab itu saya rasa terharu sangatlah datang ke program belia ini apabila tuan-tuan berjaya menyatukan antara belia dengan orang-orang yang berusia ni, warga emas. Ya, budak-budak pula tadi turut sama. Saya nak sebut tuan-tuan ni, nak sebut resepi kejayaan orang lain dan sepatutnya kita berjaya dah. Ya, saya nak sebut ini. Kalau tuan-tuan tengok ya, sikitlah kita tengok bukan ya, kejayaan orang lain. Contoh kita jangan ambil orang lain lah, kita ambil kejayaan hijrah itu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok sejarah sikitlah tuan-tuan bukan, macam mana hijrah itu berjaya. Saya rasa saya tak selesa pula nak cakap atas pentas seorang-seorang gitu. Saya rasa nak turun pula ke bawah tuan-tuan bukan. Tapi tak apalah, tengok macam mana bukan. Ya, kalau saya rasa saya nak turun tadi, saya lompat je lah tuan-tuan bukan. Apa tu? Dia rasa tak ada orang nak teman kat sini pun. Kursi ada,
Orang tak ada, tuan-tuan bukan? Jadi kita cakap seorang-seorang ni rasa tak seronok pula bukan? Tengoklah macam mana dah. Kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah ini, dia ada gabungan antara budak-budak, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok antara kanak-kanak, orang remaja, orang dewasa, orang tua dan juga orang perempuan. Tuan-tuan perhatikan peristiwa hijrah itu. Saya tak naklah cerita sebab kita dah meninggalkan sambutan tahun baru, betul tak tuan-tuan kan? Tetapi saya nak sebutkan bagi kita ambil roh dia, sempena Maulidur Rasul ini. Sebab Nabi terlibat dalam peristiwa hijrah, betul tak? Kita sambut hari jadinya, bukan makna kita kena cerita daripada mula lahir macam mana sampai baginda wafat. Kalau saya cerita malam ini pasal sejarah Nabi dilahirkan macam mana, saya bimbang yang kat bawah tu nanti duk mengangguk je kerjanya. Ya. Kan? Tuan-tuan kena ingat, antara petanda, 8 petanda orang nak mati ni, cerita je lah. Apabila kita berceramah, dia asyik mengangguk je kerjanya. Itu antara salah satu 8 petandanya, bukan? Kalau saya cerita sejarah nanti, saya bimbang tuan-tuan, ada petandanya. Yo, setuju kan? Walhal mata dia pejam dah. Sebab itu saya tak naklah cerita sangat tentang sejarah ini. Tetapi saya nak ambil peristiwa hijrah itu, gabungan antara kanak-kanak, orang muda, orang tua dan juga orang perempuan. Apabila digabungkan kekuatan ini, tuan-tuan tengok bagaimana hijrah tu, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya dengan baik. Sebab digabungkan antara kekuatan kanak-kanak, orang muda, orang tua dan juga orang perempuan. Tuan-tuan nampak tak peristiwa hijrah itu? Sebab itu saya rasa bangga sangat datang ke kampung Nio apa tadi? Kampung Melayu Nio dah. Nio tu kelapa dah. Orang Perak kata Nio, tuan-tuan. Tuan-tuan kata Nio apa Nio lah bukan? Kita kata kelapa lah lebih kurang kan. Tapi tak nampak pula pokok kelapanya. Kelapa sawit je banyak ke kelapa? Tuan-tuan kan? Tak kira lah ada kelapa ke tak ada ke, tuan-tuan kena manfaatkan tanah yang ada ni bukan? Baik. Saya nak sebutkan begini tuan-tuan, kita tengok sikit aja. Bukan nak banding sangat pun. Tetapi saya kena cerita kenapa bangsa lain ini dia boleh berjaya. Terutamanya nak sebut sikit orang Cina. Bukan nak sebut pun, tapi kena sebut tuan-tuan. Sebab saya sedih tengok anak-anak kita hari ini, masa muda dia, masa remaja dia, sebahagiannya digunakan untuk merempik. Contoh je tuan-tuan, saudara saya tuan-tuan nak cerita ni, duduk Johor ni, Johor Baru. Masa dia di sekolah dengan saya kat Perak dulu, kat Selekor, dialah antara paling bodoh sekali. Periksa nombor last, dia berhijrah ke Johor Baru. Baru-baru ni datang ke rumah saya. Saya pun terkejut awal pula, ni dia tak bersunat lagi nak datang rumah saya kan? Saya pun tak tahu kenapa berkenan sangat dengan saya nya, tuan-tuan. Diingatkan dia tak suka lah tuan-tuan. Rupanya dia datang. Tuan-tuan, dia datang sekarang ni, umur dia, saya dah macam pakat abang lah tuan-tuan bukan? Dia baru dah lebih kurang dalam umur dalam 30. Dia datang dengan kereta mewah dia. Kita sembang, cakap dengan dia, kita ngomong dengan dia. Orang Jawa ngomong lah bukan? Kita tanya dia sekarang ni buat apa? Dulu periksa nombor last. Tuan-tuan, sekarang ini dia berjaya buka kedai spare part, jual motosikal di bandar Johor Baru. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni sikit aja tuan-tuan bagaimana orang lain gunakan masa muda dia, masa belia dia. Saya nak cerita tuan-tuan sikit aja sebelum kita masuk kepada Maulid Nabi ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah cerita tiap-tiap tahun dah bukan? Kebetulan saya datang ini, kita pula jenis pengurusi sebut tadi bukan? Dia kata kulit saya sama macam kulit dia. Saya pun perhati juga dia, saya perhati kulit saya.
Saya putih banyak lagi. Tenang kan? Nah, saya duduk tempat cerah sikit supaya tuan-tuan nampak saya ni sebenarnya saya putih. Saya tak makan kuku putih dah. Saya pun heran lah tuan-tuan nak. Tuan-tuan tak payahlah makan kuku putih tuan-tuan. Kalau Allah dah jadikan dia Melayu sawah matang, sampai mati pun sawah matang tuan-tuan. Tak payahlah tuan-tuan jadi putih tak. Allah jadi orang Melayu ni ada sebab tuan-tuan, betul kan? Allah jadikan orang Jawa, orang Cina, orang India dan sebagainya, dia ada sebab tuan-tuan. Tak perlu kita jadi orang lain, cukup dengan tuan-tuan jadi orang Melayu dan beragama Islam lagi, itu anugerah yang paling besar. Tuan-tuan hayati agama ini, pasti kita yakin tuan-tuan akan berjaya. Sebab Allah kata in tansurullah yansurkum. Allah kata kamu tolong aku, nescaya aku tolong kamu. Ini janji Allah tuan-tuan. Maksud saya bila Allah sebut kamu tolong aku ini, ya kita tolong Allah. Kita ni beramal dengan agama Allah. Kita ikut ya jejak langkah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok bagaimana zaman muda dia sampai baginda wafat. Ada masa dia terbuang? Tak ada tuan-tuan. Kehidupan baginda sehingga akhir hayat baginda, tak ada masa yang terbuang begitu saja. Sebab itu kalau tuan-tuan ikut Nabi kita ini, selamat dunia akhirat. Saya nak sebelum itu tuan-tuan nak cerita balik ya. Ni saudara saya ni, kenapa dia boleh berjaya, kenapa dia Keluang ini dia belaka tak tuan-tuan? Di Keluang dia belaka tak? Berjaya belaka, buka kedai, jadi peniaga dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok kenapa dia berjaya. Bukan kita tak ada yang berjaya, ada. Tetapi tidak kurang juga yang gagal. Sepatutnya kita tidak gagal. Sebab kita ada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tuan-tuan kan? Ya, saya ni tuan-tuan masuk Islam umur dah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun itu. Saya masuk Islam umur saya 20 tahun. Saya belum 50 lagi. Tapi nampak macam 35 kan? Kita tak makan pun kupu. Tuan-tuan kan? Tuan-tuan, kita ikut nak tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok tak umur saya ni tuan-tuan, taklah muda sangat, taklah tua sangat. Tuan-tuan nampak ada perut saya nampak? Tak ada tuan-tuan. Kalau hujan turun straight je, dia takkan kena perut saya ni. Banding dengan YDP belia keluar. Minta maaf Cik Fauziah. Kan? Apa tuan-tuan nak. Saya nak sebut tuan-tuan nak awet muda, nak jaga kesihatan, tuan-tuan ikut Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Nabi ya. Nabi riadah tuan-tuan. Nabi tuan-tuan tengok dia jaga makanan baginda. Tuan-tuan tengok ya. Nabi sebelum makan nasi, bukan sebelum makan nasi, mana ada nasi di tanah harap, betul tuan-tuan? Makan roti lah, lebih kurang begitulah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, Nabi mendahulukan buah, betul tak? Ya, Nabi mendahulukan kurma, ya, ataupun buah dahulu sebelum makan benda-benda yang berat. Tuan-tuan, sepatutnya itu yang berlaku. Tuan-tuan tahu, cara makan kita di bulan puasa, sebenarnya itu yang patut kita amalkan, amalan untuk amalan seharian kita. Maknanya sebelum makan benda berat, tuan-tuan kena makan buah tuan-tuan. Betul ni. Saya tak tipu. Saya dah amalkan dah lama tuan-tuan. Tuan-tuan pernah nampak saya mengandung? Tak ada. Isteri saya saja mengandung tuan-tuan. Isteri saya baru bersalin tuan-tuan, anak yang ke-6.
Umur dia 47. Tuan-tuan terkejut tak? Perempuan umur 47 dah. Semua orang tanya. Saya kata, saya buat kekah baru ni anak saya dah. Orang tanya, anak yang ini isteri yang keberapa? Hai! Saya kata, dah isteri saya seorang lah. Saya tak berani, tuan-tuan, nak cari. Saya tak berani, tuan-tuan lah. Sebab orang Melayu ni, sebab isteri saya orang Melayu, tuan-tuan. Saya bimbang dia mengamuk. Itu saya bimbang. Sebab orang Melayu ni satu sifat dia, tuan-tuan, yang jarang orang nak cuba memahami. Bila dia marah, dia mengamuk. Bila dia mengamuk, dia tak sedar diri. Sebab itu jangan bagi orang Melayu marah. Tuan-tuan. Bila dia marah, dia tak sedar diri. Itu yang berlaku di Kelantan tu. Suami bangun-bangun subuh, tengok hilang dah. Tuan-tuan. Tu tuan-tuan kan. Ya, dia apa tu? Jadi isteri saya itulah dulu, kini Islam. Baru tuan-tuan nak cerita sikit lah. Dia bersalin, beranak lah. Umur dia 47, tuan-tuan, kesian dia. Dia sampai tak ada darah tinggi, dapat darah tinggi dia. Dah 3 bulan dah anak saya, tuan-tuan. Saya dapat anak usia tua ni yang ke-6, tuan-tuan. Rasa bertua sangat dapatnya. Tapi saya malu sikit aja. Sebab saya dah ada cucu. Anak sulung saya kahwin umur 19 tahun, tuan-tuan. Cucu saya dah setahun 4-5 bulan dah. Anak saya baru 3 bulan. Saya bimbang sebab bila cucu saya boleh bercakap lepas ni, dia kata, Tok ni kenapa Tok gatal? Saya dah jadi datuk lah, tuan-tuan. Ni nak ceritanya, saya dah cucu dah. Tuan-tuan pernah tengok saya mengandung? Tak ada, tuan-tuan. Yang mengandung perut ke depan tu isteri saya aja. Sebab apa, tuan-tuan? Nak cerita ni? Sebab kita beramal dengan apa yang Nabi ajar pada kita, tuan-tuan. Nabi kata, makan disunatkan, makan ambil buah sebelum makan benda-benda berat. Ini saya nak cerita, tuan-tuan ni. Di mana kelebihan dia? Tuan-tuan, bila Allah turunkan Nabi kepada kita, ya, Allah nukilkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, tidak aku utuskan engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila sebut rahmatan lil alamin ini, untuk rahmat kepada sekalian alam ini, tuan-tuan, bukan saja Islam itu untuk semua manusia, tuan-tuan, tetapi untuk kesihatan kita juga. Tuan-tuan tengok cara hidup Nabi, tuan-tuan perhatikan ya. Ini bukti dia apabila kita mendahulukan buah ketika perut lapar berbanding dengan benda-benda lain. Nak cerita sikit ni, tuan-tuan ni, supaya kita tukar sikit tabiat makan kita. Saya yakin, tuan-tuan, dia boleh membantu serba sedikit. Walaupun baginda berusia 63 tahun telah wafat, tetapi baginda sihat walafiat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok baginda. Cuma Allah tarik baginda di usia 63 tahun itu. Dia ada sebab musabab dia, bukan? Tetapi tuan-tuan tengok, nak cerita sikit ini, Nabi mendahulukan makan buah. Sains membuktikan. Ini nak cerita, tuan-tuan ini. Kalau boleh, tuan-tuan ikutlah Nabi, tuan-tuan. Saya amat yakin, tuan-tuan. Ini yang saya sebut tadi. In tansurullah yansurkum ini. Kita tolong Allah, nescaya Allah tolong kita. Kita tolong agama Allah. Tuan-tuan, jangan risau tentang anak-anak muda kita ini. Kalau anak-anak muda ini ikut sunnah Nabi, tuan-tuan, ikut cara hidup Nabi, ikut amalan agama kita, selamat dunia akhirat. Saya ni selamat ni, tuan-tuan. Selamatnya saya ni sebab masuk Islam, tuan-tuan. Kalau tak masuk Islam, saya tak tahu saya jadi apa. Mungkin saya berjaya, mungkin kot. Berjaya dari segi ekonomi, mungkin berjaya sebegitu. Tetapi dari segi akhlak saya tak tahu.
Bagaimana? Sebab anak-anak muda hari ini, tuan-tuan, di kalangan orang bukan Islam ini, mereka memang buat kuat bekerja. Tetapi dari segi akhlak pergaulan bebas ini, tuan-tuan boleh perhatikan. Saya berani sebut ni sebab saya tahu. Adik-adik saya belaka, saudara mara saya belaka. Kebanyakannya sebelum bernikah, bukan bernikah, kahwin, mereka sudah gitulah, tuan-tuan kan. Gitulah lebih kurangnya kan. Sama juga yang anak-anak kita yang buang anak dan sebagainya. Sebahagiannya, saya tak kata semua. Tapi kalau kita ikut Islam, dan saya sebut ini, sebab saya dapat Islam ini ketika saya kecil. Cuma bersunat di umur 20 tahun. Nampak tu? Macam mana umur kecil tak boleh. Tuan-tuan masuk Islam bawah 18 tahun, agama di bawah mak bapak. Kalau mak bapak nak bawa kita ke agama asal, tak salah. Kena tunggu umur 20. Nak ceritanya, saya dapat Islam ni ketika sekolah rendah, duduk kampung Melayu. Nak cerita tuan-tuan ni, bagaimana suasana Melayu yang faham Islam itu mendidik saya jadi orang. Sebab itu saya berani kata saya dapat Islam ketika saya kecil lagi. Sebab saya dah mula tak makan celeng dah. Kuih tahu celeng apa kan? Celeng asu dah. Celeng ni tuan-tuan gini. Saya daripada kecil lagi sebab dah belajar celeng tu haram dimakan kan. Saya tengok aja, walaupun mak bapak saya bela, saya tolong bagi makan aja tuan-tuan. Mak bapak suruh kenalah buat kan. Ya. Tuan-tuan, saya nak sebut ini, tuan-tuan, ya, daripada kecil lagi saya dah faham Islam itu. Mak saya hidang celeng, saya tak makan. Nampak tu? Roh Islam tu dah masuk. Kemudian duduk kampung Melayu. Sebab itu nyong iso ngomong Jawa. Siti apa tu tuan-tuan kan? Kalau duduk lama lagi pandai tuan-tuan kan? Saya lagu Jawa pun saya tahu. Jambu kelotok nang jero pagar. Tuan-tuan sambung itu pantun Jawa tu bukan? Ya, tuan-tuan kan? Apa tu ya? Saya nak sebutkan bagaimana orang Melayu dulu-dulu yang menghayati Islam. Tuan-tuan perhatikan ya. Apabila Islam telah sebati dalam diri dia, tuan-tuan perhatikan. Ya, saya duduk di kampung Melayu, kat orang Jawa ramai, orang Melayu ramai dan sebagainya. Dulu di kampung-kampung dia membudayakan adat Melayu Islam. Tuan-tuan perhatikan, tengok. Orang Melayu akan berpesan kepada anak-anak dia supaya anak dia jadi baik. Kalau nak keluar, jangan apa tu, tuan-tuan perhatikan ya. Balik sebelum maghrib. Tuan-tuan, ataupun balik sebelum senja. Ini pesanan orang Melayu dulu-dulu. Yang saya duduk di kampung Melayu, walaupun ketika itu saya tak masuk Islam lagi, sebab persekitaran dia membina kita. Dia pesan kepada anak dia, kalau keluar, balik sebelum maghrib, balik sebelum senja. Tuan-tuan tahu tak di mana budaya ini hari ini? Budaya balik maghrib ini kita letak mana hari ini? Saya bukan kata tuan-tuan balik maghrib semua anak akan jadi baik, tetapi ini salah satu ciri tarbiyah umat Islam ini, membudayakan waktu maghrib. Sebab apa? Sebab dalam Islam maghrib itu menandakan hari sudah berakhir dan bermulanya satu hari yang baru. Tuan-tuan, ini perkiraan bulan Islam. Sebab itu tuan-tuan perhatikan, apabila kita kumpulkan anak-anak kita pada waktu maghrib, sebenarnya dia balik sebelum maghrib, sudah tentu kita dapat semayang dan makan berjamaah. Selepas itu maghrib, isyak dan subuh. Betul tak? Sebab waktu siang kita bekerja. Kita hanya boleh kumpulkan anak kita waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun hari kita. Hari kita berakhir pada waktu maghrib dan bermulanya hari yang baru selepas saja habis apa itu azan maghrib. Tuan-tuan, azan saja maghrib
satu hari berakhir dan bermula satu hari yang baru. Sebab itu Allah ingatkan kita, Allah kurniakan waktu maghrib semayang rakaatnya rakaat witir. Witir ni maksudnya ganjil. Semayang lain, tuan-tuan, semayang fardu yang lain semuanya angka genap, betul tak? Yang lain semuanya 4 kecuali subuh, maghrib 3. Tuan-tuan, apabila kita semayang maghrib, semayang sunat witir, betul tak? Menandakan, tuan-tuan semayang malam, betul tak? Kita semayang sunat tarawih, kita tutup dengan witir, semayang penutup. Sebenarnya maghrib ini Allah kurniakan kepada kita 3 rakaat secara tak langsung nak ingatkan kita bahawa satu hari dah tutup, kita tutup satu hari. Sebab itu orang Melayu dulu-dulu suruh anak dia balik sebelum maghrib. Tuan-tuan, ini budaya tuan-tuan ini, tuan-tuan. Saya kena bagi tahu sebab saya masuk Islam ini. Salah satu sebabnya budaya tuan-tuan ini mendidik saya jadi begitu. Tuan-tuan perhatikan. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut ini. Saya bangga tahun ini disebabkan oleh banjir. Bukan bangga sebab banjir, bangga kerana kita tak sambut tahun baru. Bagus banjir itu sebenarnya, mengingatkan kita supaya kembali kepada cara hidup kita, tuan-tuan. Cara hidup orang Melayu, orang Jawa Islam ini. Tahun baru itu, tahun baru Masehi, itu bukan tahun baru orang Islam, itu tahun baru orang Kristian, tuan-tuan. Tahun baru Masehi. Tahun baru kita, tahun baru Hijrah. Sebab itu kita sambut pada waktu maghrib. Tuan-tuan sambut tahun Hijrah pukul 12 tengah malam ke? Tuan-tuan, umat Islam ni kalau dia nak baik, dia kena tidur awal, bangun awal. Itu tarbiyah, tuan-tuan. Dia tak boleh merempit pukul 12, pukul 2, pukul 4. Nak subuh bila? Saya tanya tuan-tuan ni, anak-anak kita, kalau kita biarkan berkeliaran, pukul 12 tak balik, pukul 1 tak balik, tuan-tuan, dia nak dapat kekuatan masa bila untuk bangun subuh ini? Sepatutnya subuh itu kita disuruh bertebaran cari rezeki. Itu yang saya faham, tuan-tuan. Saya nak sebutkan bagaimana roh Islam itu masuk diri mualaf ni. Yang tuan-tuan jemput ceramah ni dah. Kerja tuan-tuan, peluh dah. Angin bertiup sedap dah kampung Nior ini. Bisa saya kuat peluh ni, tuan-tuan, makan. Duduk bukan. Sebab duduk makan banyak apa tu sampai tadi apa tu ke masjid pula. Saya kata saya tak nak makan nak. Dia kata kena jamah sikit, ustaz. Dia kata orang kampung Melayu ni dia dah masak dah. Sebab itu tuan-tuan semayang tadi saya makan. Sebab saya semayang jamak kasar dah. Sepatutnya tadi dia dalam kaedah Islam ni begini, tuan-tuan. Walaupun saya apa tu dah semayang jamak kasar di hotel tadi, tetapi apabila saya sampai ke masjid, jamaah didirikan, maka saya kena masuk dalam jamaah. Sebab apa? Islam tegak kerana jamaah. Sebab itu nak kuat pun Islam kena ada jamaah. Kalau berasing-asing, bila nak kuat? Macam sekarang ni lah. Kalau asyik berpecah aja, menang ke kita? Tuan-tuan, saya nak ceramah dah pula geram ni. Tuan-tuan tahu kenapa orang hari ni berani sangat? Sampai duk kata khutbah Jumaat kita, khutbah Jumaat JAKIM itu, dia kata ekstrim. Ini cerita lain ni. Ini tak habis lagi maghrib ni. Ini sakit hati ni. Saya dah jawab dah tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca penulisan saya setiap hari Senin dalam akhbar Sinar Harian, saya dah jawab dah.
Kalaulah khutbah JAKIM tu ekstrim tu tuan-tuan kan, dah lama mak bapak saya ditendang terpelanting daripada kampung Melayu tu. Tuan-tuan, saya hidup kampung Melayu tuan-tuan. Saya hidup di kampung Melayu, rumah Cina 2-3 rumah aja. Kaya raya bapak saya duduk kampung itu. Kalaulah khutbah Jumaat tu ekstrim sifatnya, lama dah orang Melayu tendang bapak saya keluar dah. Nak cerita tuan-tuan, tunggu dulu kejap lagi. Ya. Sampai orang berani kata khutbah Jumaat kita ekstrim tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut. Saya sebut tadi dalam ceramah jasa pagi tadi, RTM tadi. Saya sebut bah. Tuan-tuan, ni sebut sikit sebenarnya Maulid Nabi ni kan. Nanti ingat saya soal maghrib tu tak habis lagi tu. Soal bagaimana persekitaran membentuk anak-anak kita ini. Itu sebenarnya saya nak sampaikan. Tuan-tuan, Islam ini kalau sifat dia ekstrim, ya tuan-tuan, menganiaya orang bukan Islam. Macam mana orang bukan Islam nak masuk Islam? Betul tak? Saya nak sebut tuan-tuan ni, Islam ni tidak lahir di kawasan orang Islam. Islam lahir di kawasan orang kafir. Tetapi hebat Islam itu, dia berjaya mengislamkan orang kafir. Tuan-tuan nampak tak? Saya nak sebut begini supaya mudah faham. Islam ini dia lahir di kawasan orang jahat. Islam ini lahir di tempat kotor. Tuan-tuan, di Mekah itu ketika wahyu turun, Allah lantik Nabi jadi Rasul. Mekah ketika itu kotor ke bersih? Kotor. Tuan-tuan nampak hebat Islam ini, dia turun di situ. Yang kotor menjadi bersih, menjadi suci. Itu hebat agama kita tuan-tuan. Dia turun di tempat kotor. Sifat Islam ini menyucikan yang kotor. Sebab itu yang kotor bertukar jadi bersih. Dia turun di kawasan orang jahat. Tuan-tuan, Islam tidak turun di kawasan orang Islam. Orang dah Islam dah dia turun. Orang Islam jadi Islam. Tak nampak hebatnya Islam. Tetapi Islam ini dia turun di kawasan orang jahat. Orang tak Islam, orang kafir lah kita nak sebut. Hebatnya Islam itu, dia tukar yang jahat jadi baik. Tuan-tuan nampak tak kehebatan agama kita ini? Tuan-tuan, bukan? Yang tukar yang jahat jadi baik, yang kotor jadi bersih, yang jahil jadi beriman kepada Allah. Sebab itu Allah turunkan lantik Rasul. Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah kata, aku lantik tiap-tiap rasul kepada tiap-tiap umat. Betul tak tuan-tuan? Setiap rasul ada umat dia. Dan kita ini umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok itu. Apa tugas Nabi? An i'budullah, bawa manusia sembah Allah. Sebab itu tuan-tuan tengok, Islam turun di kawasan orang jahil. Yang jahil itu bertukar menjadi orang beriman kepada Allah. Nampak Islam tu hebat tak tuan? Nampak? Ini yang saya belajar tuan-tuan, daripada belum bersunat sampailah bersunat. Nak ceritanya, ya, bagaimana Islam membentuk kita ini, tuan-tuan kan? Saya kena cerita.